وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Buah-buah kat mana? Mari-mari. Lepas tu dia pun topik. Dia topik tu ya. Sebab tu kan. Tu saya nampak. Apa ada kat Cabika tu. Dia ada nenek kebaya pergi tokak mambut putih. Dia nampak. Kata saya ya, nampak ke? Orang tak ada nampak ke apa pun. Dia nampak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Hari ni Abel nak cerita pengalaman Alung Ayi bersama bekas tunang dia dan seorang kawan tunang dia lah diganggu semasa perjalanan ke Melaka. Jadi gangguan ni bukan setakat dalam perjalanan saja, tapi gangguan ni berterusan sehingga sampai ke Melaka, dan sesi jalan-jalan, sesi orang panggil makan angin ni bertukar jadi sesi rawatan buang saka. Kejadian ni berlaku beberapa tahun lepas. Masa tu pukul 1 petang, Ayi ni daripada rumah dia ni pergi ambil bekas tunang dia di Cabai Pak Tok Mengoh, Tumpat, untuk pergi ke rumah ayah Su Ayi lah di Melaka. Jadi perjalanan ni memang sangat mencabar bagi dia orang, dan Abel rasa kenapa dia diganggu semasa dalam perjalanan ni. Abel rasa sebab benda tu tahu yang tujuan Alung Ayi ni untuk ke rumah ayah Su ni untuk berubat, padahal Ayi ni pun tak tahu yang dia ni berkesudahan dengan sesi berubat buang saka lah. Jadi perjalanan ni bermula bila dah ambil tunang dia di Cabai Pak Tok Mengoh ni, dan Ayi tekan laluan ke Melaka, dan ni dia bawa lalu ikut LPT 2 sampailah di LPT 2 ni masuk ke susu keluar Kuantan. Dia tak tahu pula kenapa tiba-tiba terpaksa keluar ke Kuantan. Daripada Kuantan ni pergilah kereta ni ditunjuki jalan oleh Wis ni sampailah ke Temeloh. Jadi di Temeloh ni pukul 5.30 dah, dan dia orang berhenti kedai makan untuk makan. Dia orang tak tahu lepas pada makan ni lah mereka bertiga ni diganggu oleh nenek kebayan. Jadi sampai di Temeloh, tengok Wis balik. Wis ni menunjukkan jalan ke Bera. Jalan ke Bera ni, tahulah jalan ke Bera ni agak hutan-hutan juga, dan perjalanan ni dia pelik. Kenapa nak pergi Melaka kena lalu jalan kampung? Wis tunjuk jalan kampung kena masuk hutan apa semua. Jadi dia tengok kiri kanan ni memang kelapa sawit, dan tiba-tiba si Wis ni dia dah buat onar dah. Tadi dia tunjuk lalu jalan kampung, ini dia tunjuk, Wis ni dia tunjuk turn left, kona kiri. Jadi bila kona kiri, si Ayi ni tengok kiri mana ada simpang. Jadi si Ayi ni marah lah, dia duduk beber dekat Wis ni, cakap Wis ni penat sangat kau sampai bagi tahu tempat yang tak ada simpang, suruh kona. Jadi dia duduk beber ni, dia tengok laluan kereta yang sebelum-sebelum ni banyak, lama-lama semakin kurang. Dan bila sampai pukul 7.30 petang ni, Alung Ayi ni dia tertekan brek. Dia tak tahu macam mana kaki dia ni boleh tekan brek, dan kereta ni menggelusur laju di atas jalan yang licin ni, tiba-tiba terbabas ke tepi jalan sebab brek dia secara mendadak tadi. Barulah dia perasan kalau dia teruskan perjalanan, dia tak brek tadi, dia punya kereta ni boleh
menjunam ke dalam gaung, sebab sebenarnya di depan ni ada simpan 3, simpan ke kiri dan ke kanan. Kalau dia terus dia tak break, dia boleh tercampak ke dalam gaung yang dalam depan kereta dia ni lah. Jadi Alung Ayi ni pelik. Kenapa dia kata dia secara automatik dia boleh break, sama ada dia pun kata sebenarnya Alung Ayi ni dia ada penjaga dia, ada saka dia. Dia kata tak tahu macam mana secara tiba-tiba je Tuhan nak tolong dia tertekan break. Masa tu rupanya tunang dia ni, bekas tunang dia ni, nampak nenek kebayan bongkok 3 tengah pegang tongkat di tengah-tengah simpan 3 dekat Bera ni. Abang tak tahulah sebab abang pun tak pernah lalu kat Bera ni belah mana. Dan Wis ni tunjuk lalu sebelah kiri, dan dia terus saja daripada sebelah kiri ni dia cari simpang ke Muazzam tapi tak jumpa. Dan last dia tengok ada 2 simpang bentuk Y, dan masa tu banyak kereta lalu ke sebelah kanan, tapi Wis ni tunjuk suruh lalu sebelah kiri. Jadi dia terpaksa juga lalu ke sebelah kiri yang Wis bagi tahu ni, dan dia jeling tengok memang kereta lain semua lalu simpang sebelah kanan. Dan masa tu dia sesak lagi, dia berpusing-pusing dalam felda, dan dia sempat berhenti di satu pos polis bantuan yang jaga felda ni. Dia tanya, dia bagi tahu dia sesak, dia tanya macam mana jalan nak keluar pergi ke Melaka. Jadi polis dalam pos ni bagi tahu dia lah, bagi tahu dia tunjuk ke arah jalan yang betul. Dan alhamdulillah lepas tu beberapa jam lepas tu dia jumpa jalan besar. Alhamdulillah, dia kata masa dia tengah berpusing-pusing tadi, dia kata ayah su dia ni sempat call dia, tanya dia. Dia kata, "Air mu kat mana ni, tak sampai-sampai dah. Patut ni pukul 10, pukul 9 malam ni dah sampai rumah aku." Dia kata bukan jauh sangat pun Melaka, dia kata. Jadi ayah su ni dapat merasai apa yang berlaku. Dia rasa macam tak sedap hati, dan ayah su ni rupanya pandai berubat orang-orang yang ada masalah berkaitan dengan mistik ni lah. Dan dia kata masa tu dia berpusing-pusing lagi, dan barulah dia sampai ke rumah ayah Suryo ni di Melaka. Kalau tak silap abang, dekat area Sungai Udang, Melaka. Jadi bila sampai masuk dalam pagar rumah ayah Suryo ni, ayah Suryo ni dah duduk depan parking kereta, garaj kereta rumah dia ni, dan dia pandang saja si Ayi dengan tunang dia ni dalam kereta. Dan masa tu Ayi dulu turun daripada kereta, salam cium tangan ayah Suryo ni, dan ayah Su tengok dalam kereta. Dia tanya Ayi, dia kata mu bawa siapa? Jadi Ayi katalah kita bawa tunang kita ni. Ayah Su bagi tahu, dia kata dia nampak tunang Ayi ni muka dia gelap hitam legam, memandang ke arah ayah Su ni lah. Jadi ayah Su kata ada benda tak betul pada tunangmu ni, dia kata. Jadi rupa-rupanya ayah Su ni dia dah dapat baca dah. Dia kata ada benda yang tak elok lah mendampingi tunang Alung Ayi ni, ataupun tunang Ayi. Jadi ayah Su ni dia jemput semua masuk dalam rumah, makan-makan semua, siap makan semua, dia orang sembang-sembang lah. Dan ayah Su ni dia keluarkan satu benda, satu beg dia. Dalam beg tu ada kayu koka, kayu kayu gemunggal, dan benda-benda, banyak benda-benda yang makhluk halus takut. Dan benda tu dia guna untuk berubat lah, untuk berubat. Dan dia minta si tunang Ayi ni pegang kayu-kayu koka, kayu-kayu gemungga ni. Dia kata kat tunang Ayi, dia kata kalau awak ni ada benda yang tak elok, dia kata awak akan panas. Jadi masa tu tunang Ayi ni dia pegang kayu-kayu yang ayah Su bagi ni, dan 3 minit lepas tu ayah Su tanya dia kata ada apa-apa tak masa on the way datang sini ni. Jadi barulah masa tu
tunang Ai ni cerita, dia kata masa Ai berik ni dia nampak nenek bongkok 3 duduk tengah-tengah simpang 3 sambil pegang tongkat. Jadi Ai ni terkejut. Ai kata, betul ke awak nampak ni? Saya tak nampak pun. Jadi si Ai ni macam terkejut dan tak percaya apa yang tunang dia nampak. Tapi sebenarnya tunang dia ni boleh nampak juga benda-benda yang orang tak nampak. Dan tiba-tiba tunang Ai ni bila dia cerita benda macam tu, dengan kat tangan dia ni masih lagi pegang kayu-kayu, orang kata kayu-kayu kokar dengan kayu gemungga ni, tiba-tiba leher dia ni jadi teleng, jadi macam lembek macam tu dan jadi sengit, dan apa tu, ketawa menangis macam kena rasuk. Jadi terkejut habis orang dalam rumah ni. Jadi ayah Su ni bagi tahu Ai, dia kata, Ai mu pergi ambil limau nipis dekat dalam peti ais. Jadi Ai ni pergi cari limau nipis, tanya mak Su dia, semua memang tak ada. Rupanya limau nipis ni dah habis. Jadi si ayah Su ni suruh dia cepat-cepat pergi beli limau nipis dekat kedai, takut kedai tutup. Jadi Ai ni dia start motor ni, dia kata dia start motor ayah Su dia ni, dia pergi cari kedai, mana kedai yang buka lagi malam-malam ni. Dia cari, dia kata dia start motor ni dengan bumper dia langgar, bukan sebab dia takut, dia kata sebab dia kata takut kedai tutup, dan dia rasa macam ada benda ikut dia daripada belakang, dan benda tu dia rasa terbang ikut dia daripada belakang motor. Jadi masa tu dia tengok semua kedai dah tutup dah, dekat pukul 12 malam dah, semua kedai dah tutup dah, dan dia terfikir dia pergi cari kedai makan. Dia pergi cari kedai makan ni, dia bagi tahu dekat pekerja kedai makan ni, dia cakap, saya nak minta tolong ni, dia kata tunang saya kena rasuk, dia kata. Jadi ada orang suruh, orang perubat pakcik saya ni suruh cari limau nipis 7 biji. Jadi si pekerja ni dia pergi jumpa toke dia dalam dekat dapur ni, dia bagi tahu, dan toke dia bagi 7 biji, dan dia ucap terima kasih, dia terus balik dan dia bagi dekat ayah Su dia lah. Maksud tu ayah Su dia ni berubah, dia guna limau nipis ni, dia siap perah dalam mulut tunang Ai ni, dan siap perah dalam mata ni. Dia kata menggelupulah tunang Ai ni sampai benda tu panas, benda tu pedih, benda tu keluar. Jadi si tunang Ai ni alhamdulillah dah pulih dah, tapi penat lah dia, jenis penat sebab baru lepas kena rasuk, dan tidurlah sampai ke esokan harinya. Jadi esokan harinya dia orang pergi keluar jalan, habis dah cerita pasal kena rasuk ni, dia pergi jalan-jalan petang sampailah malam. Yang perginya dia tunang dia ayah Su dengan bini ayah Su naik satu kereta lah, pergi di Bandar Melaka lah, pergi Melaka Sentral, apa tak tahulah, dia tak cerita pula, dia tengok wayang ke, pergi makan-makan ke. Jadi dia balik malam, dan masa tu Ai yang bawa kereta, dan ayah Su dia arahkan dia ni lalu masuk ke kem terendak untuk balik ke rumah dia lah. Jadi laluan ni kira shortcut lah. Jadi kalau sebab ayah Su dia ni pegawai tentera, so dia boleh ada pas untuk lalu dalam kem ni, lalu shortcut nak balik rumah. Jadi masa tu Ai ni dia mengalami peristiwa pelik lagi, di mana masa dia lalu satu kawasan dalam kem ni, kawasan yang sunyi ni, kem terendak ni besar juga, dan tiba-tiba jadi sekali lagi di mana dia brek kereta ni mengejut. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh tekan brek kereta ni sampai kereta ni menggelosor sekali lagi, dan dia tengok kiri kanan tak ada apa, dan orang dalam kereta semua terkejut. Jadi ayah Su tanya dia kata, apa mu brek kereta? Dia kata, kau mu nampak ada budak litah jalan. Maknanya rupanya ayah Su ni dah nampak ada budak kecil melintas jalan dekat dalam kem terendak ni. Jadi masa tu Ai ni dia kata meremang bulu tengkuk dia. Bila sampai rumah ni baru si tunang dia ni bagi tahu, dia kata tadi masa Ai berik ni dia juga nampak ada budak kecil
melintas di depan kereta yang Ayi tengah bawa. Tapi yang peliknya kenapa Ayi ni walaupun dia tak nampak benda tu, tapi cara automatik kaki dia tekan brake, sama macam peristiwa yang dia hampir terbabas, hampir masuk gaung dekat Bera tadi. Jadi masa tu si Ayi ni dia pelik lah apa benda yang terjadi ni. Dan malam tu si tunang dia ni nak cuci baju. Masa tu dah lewat malam lah. Jadi Ayi tanyalah tunang dia, dia kata, awak nak saya teman awak tak cuci baju? Jadi tunang dia kata, tak payahlah. Dia kata, awak ni dah lah penat dah 2 hari dah duduk drive pergi sana pergi sini, tak cukup tidur. Awak tidurlah, biar saya seorang-seorang saja yang cuci baju ni, dia kata. Rupanya dia Ayi ni dia dah rasa tak sedap hati. Tapi bila tunang dia suruh dia tidur ni, dia dengarlah cakap tunang dia dan dia pun tidur. Masa dia tidur ni, tunang dia ni tengah cuci baju malam-malam rumah ayah su dia ni, tiba-tiba dia dengar ada orang panggil nama dia lah, nama tunang dia. Hampir tak ingatlah nama tunang dia apa. Contohnya Syafiqah lah. Syafiqah. Dia dengar ada orang panggil nama dia. Dan bila dia toleh tak ada orang masa tu lah, dia sekali lagi dia hitam, dia pengsan. Dan esokkan tu barulah Ayi dah bangun tidur tu, baru dia tahu yang semalam tunang dia ni mengalami peristiwa yang menyeramkan ni lah. Jadi keesokan harinya tu ayah su Ayi ni dia bawa tunang Ayi ni pergi berubat dengan seorang wak dekat Bandar Melaka ni lah. Wak ni berubat dia ni, dia orang Jawa, berubat dia ni kat kedai je. Wak ni dia buka kedai makan, orang cuma pergi kedai makan dia lah kalau nak berubat. Jadi masa berubat ni, Wak ni bagi tahu, dia kata awak ni sebenarnya kena buatan orang, yang buat awaknya adalah pak saudara awak sendiri. Di mana satu hari tu dia kata pak saudara awak tu dia tak nak tengok awak dan family awak senang. Dia curi coli awak, baju dalam awak, dia curi, dia ambil benda tu, dia perasak dekat seorang bomoh Jawa. Dan bila dia perasak tu, gangguan terkena pada tunang Ayi lah, di mana tunang Ayi lepas tu kerap kali histeria dan sakit, sampailah sekarang dah 10 tahun dah dia buat. Dan tunang Ayi ni dah banyak ustaz, banyak bomoh dah dia pergi jumpa untuk berubat tapi tak pulih-pulih. Rupanya Wak ni bagi tahu kalau orang tu dia buat kita guna ilmu ataupun bomoh Jawa, kena berubat juga dengan bomoh Jawa. Jadi sekarang Wak ni dia ubat guna tradisi Jawa. Dan alhamdulillah lepas dia berubat tu si tunang Ayi ni dah pulih lah 2-3 kali juga dia berubat. Jadi itulah cerita yang Ayi cerita kat Abel. Semoga jadi hiburan iktibar pada kita semualah. Dan Ayi bagi tahu Abel yang dia ni dah berpisah dengan tunang dia, tak ada jodoh. Dan rupanya Allah nak kurniakan jodoh yang lain kepada Ayi. Dan insya-Allah akan berkahwin dalam tahun ni juga. Dan sama-samalah kita berdoa semoga Alung Ayi ni dipermudahkan segala urusan dan diberikan jodoh yang berkekalan sehingga ke syurga lah dengan bakal isterinya nanti, insya-Allah. Sekian, terima kasih.